الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين. Bermula harai dengan sebab hid dan nifah itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junuk sekalian. Apa yang harai berjunuk, benar tu juga harai atas orang hid dan nifah. Sama lah. Apa dia tu bawah. Daripada semaya, dah tawah, dah sujud tilawah, dah sujud syukur, dan menyentuh mishaf, anda bersentuh Quran, dan berhenti dalam masjid membaca Quran dengan kosak Quran. Banyak lagi lah. Dalam Umdatul Ahbab kita duduk yang kedua tu, kita dah tulis bahas majlis itu. Dan ditambahkan pula haral lalu dalam masjid. Lalu tak boleh, takut titik darah. Jika takut titik darah, dan jika tidak takut maka makruh juga. Jadi ilak kata haral dia takut titik darah. Lalu bukan berhenti lalu, berhentilah lalu lah. Yang kedua, telah ittifaq para fuqaha di atas harusnya haid itu lalu dalam masjid dengan ketiadaan berhenti, lalu saja. Pada ketika halah darurah dan halah uzur, seperti takut pada binatang yang buah dan sebagainya. Kerana dikiyahkan di atas orang berjunub. Firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin, dan janganlah pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintas sahaja. Pada kata lintas lalu tu tak apa. Dan menjalani ulama kita Syafi'iyah kepada hari lalu haid itu dua kali nak sah. Di dalam masjid lalu pun tak boleh. Jika takut akan berlumur darah, kerana berlumur darah masjid dengan najis itu haram, tak boleh tu. Maka jika aman dan selamat daripada berlumur darah, tu tempat molek tak titik lah, maka dimakruhkan bagi haid itu lalu le masjid. Kau makruh. Dan ketidak hajat. Adapun kerana hajat, maka tidak makruhkan dia. Dan hari puasa fardu dan sunat. Jadi puasa ni, kalau puasa pun tak sah. Sah kacir. Dah. Tunggu sikit-sikit lah bawah tu. Tentang hukum berpuasa bagi haid itu, perpuahi. Para fuqaha telah berittifaq atas harinya berpuasa bagi haid itu mutlakkan. Boleh puasa orang haid, fardu ataupun sunat, dan tidak sah puasa daripada puasa pun tak sah. Kerana hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, qulna bala, qala fazalika min nuqsani diniha. Adakah tidak apabila perempuan tidak solat ia dan tidak puasa ia? Kata mereka bahkan sabdanya Nabi, demikian itulah pada kurangnya agama. Itu dalil kata perempuan itu kurang agama, tak sempurna. Apabila melihat perempuan itu akan darah satu saat daripada siang hari, dia puasa. Bila dapat darah, maka pasti puasa punah. Dan telah menakal Ibnu Jarir At-Tabari dan Nawawi dalam pada kedua akan ijma' atas demikian. Itu demikian kata pasti puasa. Para ulama juga berittifaq atas wajib qada Ramadan di atasnya atas haid. Semaya tak kena qada tapi puasa kena qada. Karena perkataan Aisyah, kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salah. Adalah demikian itu mengenaikan kami, maka disuruhkan kami dengan qada puasa dan tidak disuruh kami dengan qada salat. Tunggu bawah.
Dan ittifaq pula para fuqaha pitah-pitah di atas bahawa perempuan itu tidak putus tatabuk pada puasa kafarah. Tak apa. Puasa kafarah dia tu kali dia mari pun tidak putus. Boleh dia sambung lagi. Bukan kata kena start semula tak. Dan hari atas suami mentolakkan dia akan perempuan dan nifahlah. Hari tolak jatuh tu jatuh. Hari tolak jatuh mata. Dengan syarat yang tersebut pada kitabut talak. Tengoklah kitab fiqh lah cara talak. Hukum talak perempuan yang bawah. Para fuqaha berittifaq di atas bahawa menjatuhkan talak pada fitrah itu haram. Tak boleh tu. Kita berjatuh talak perempuan itu haram. Iaitu sebahagian pada talak bid'i. Kerana melarang oleh syarat daripada ada hadis riwayat Ibnu Umar. Maksudnya, kita lakah maksud bahwasanya ia talak isterinya dalam fatrahi di masa Rasulullah. Maka menanya Umar bin Khattab akan Rasulullah, daripada demikian maka sabda, suruhlah kamu akan dia, maka hendaklah rajak akan dia. Musuh hendak merajak semula. Nabi suruh Umar, suruh Ibnu Umar tu rajak semula. Kamu dia hendaklah memegangkan dia sehingga tahu dia suci tu nak talak-talak Kemudian ya, kemudian tuhu ya, kemudian jika ia kehendak nasi memegangkan dia, mana pegang tu pada tak cerah lah, masih bini dia. Dan jika kehendak talak, nasi talak ia sebelum sentuh, sebelum tubuh lah. Demikian itulah iddah yang Allah Taala menyuruh bahawa ditalak perempuan bagi. Maknanya kesimpulan situ, talak perempuan yang mari ni hukum haram, jatuh talak. Turun bawah sikit sana. Berkata jumhur ulama, talak perempuan yang itu jatuh ya dalam masa jatuh talak. Kerana puasa Nabi menyuruh Abdullah ibnu Umar dengan rajak akan dia, akan isteri dia lah. Dan rajak itu tidak ada ia malaikat kemudian daripada jatuh talak. Nak rajaknya tu talak dah, dan tak jatuh nak rajak apa. Cuma dalam iddah lagi lah. Dan menjalani ulama Hanafi dan Maliki kepada wajib dirajakkan dia. Ini wajib ni. Dan fuqaha kita Syafi'i dan Hanabilah pula disunatkan rajakkan dia akan perempuan yang ditalak. Al-mutallaqah lah. Sunat kita rajak. Dan haram mubasyarah antara pusat dan lutut. Mubasyarah ni mana berdepek. Setuh mubasyarah. Yakni bawah. Dengan tidak berlapik atas kulit terus. Jadi kalau tidak syahwah sekalipun tak boleh. Sama ada dengan tangan ataupun dengan lain. Kata fuqaha kita Syafi'i, haram mengambil istimta', yakni mengambil kesedapan. Mengambil kesedapan dengan bagian antara pusat dan lutut. Telah-telah tak boleh. Kadang ada Aisyah, kanat ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah fata'tazira bi izariha summa yubashiruha. Adalah salah seorang dari kami apabila ada yang datang menyuruh Rasulullah bahawa memakai kain izar. Suruh ikat di pinggir pula. Maka memakai izar dengan pakaian izar. Kemudian bermubasyarah Rasulullah akannya. Jadi kalau berlapik tak apa ya. Tak berlapik tu tak boleh. Tak berlapik. Sama ada dengan wati ataupun lain. Wati tu habis tu. Dan kata kita tidak haram lain pada wati. Wati ya tak boleh hal lain, tak apa lagi jelas-jelas. Ittifaq fuqaha di atas haram wati perempuan yang pada farak. Kerana firman Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka bersuci. Itu hak Quran. Dalam hadis pula, hadis Nabi, kadang hadis Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Hendaklah perbuat kamu setiap perkara, setiap sesuatu kecuali wati. Wati tak boleh. Hal lain lah. Habis kata. Kafarah wati perempuan yang bawah.
Kata ulama Syafi'i, wati perempuan pada farad itu ialah dosa besar daripada orang yang sengaja lagi ikhtiar, mana pilih yang suka hati dia, lagi aling dia tahu dengan haram, dan jadi kufur mereka menghalalkan dia. Berat tu siapa kalau dia menghalal tu, ini istahalla tu kafarah. Isi ulama Hanafiyah tak jadi kufur orang menghalalkan, ada khilaf juga. Dan mewajib oleh ulama Hanabilah setengah dinar mah sedekah kerana membayar kafarah wati perempuan yang hi. Akan tetapi berkata ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah disunatkan bawa sedekah 1 dinar, sunat, bukan wajib. Jika ada jima' itu pada permulaan hi, dan dengan setengah dinar jika wati itu pada akhirnya. Jadi kalau akhir itu setengah, awal-awal hi itu 1 dinar. Dalilnya kerana hadis idza kana daman ahmara fa dinarun wa in kana daman asfara fa nisfu dinarin. Apabila ada darah tu merah awal-awal lah, maka 1 dinar, dan jika kuning hujung-hujung dah, maka setengah dinar. Di sisi ulama Malikiyah bawah sekali tidak kafarah atasnya. Dan apabila putus darah dan nifas halal baginya mandi bagi perempuan adalah kerana mengakad hadas ataupun tayamum. Kalau air tak ada, dan tidak halal dulu daripada mandi ataupun tayamum, segala perkara diharaikan melainkan 2 perkara. Maknanya kalau kita kata putus dah tapi tak mandi, nak setubuh tak boleh tu, kena mandi dulu. Hak bolehnya sah, iaitu puasa dan tolak boleh. Habis dah mandi tak lagi, boleh nak puasa? Boleh. Apa? Tolak pun boleh. Adapun yang lain pada puasa dan tolak, maka tak halal melainkan mandi pada mandi ataupun tayamum. Nak lepas mandi dulu baru boleh. Padahal itu kering dah. Dan wajib atas perempuan yang qada puasanya, tak disebut dah dah. Salah semaya tak wajib qada atasnya. Bahkan makruh. Apa makruh? Jadi makruh qada. Kata ki haram, tak asal. Kata ki ulama haram pos. Haram dia qada. Bawah tu hadis tersebut dah tadi dah. Bermula haram atas orang yang berjunuk itu semaya, sama ada fardu ataupun sunat. Semaya tak boleh berjunuk tu. Bersatu tu ke bawah para ulama fuqaha berittifaq di atas ketiadaan sah solat pada orang yang berjunuk. Kalau kata semaya pun tak sah. Dan perempuan yang oleh kerana itu menegah pada sah, manik yang panggil dah. Seperti ia juga menegah pada wajibnya salat. Dan hari atasnya menunaikan dia ke salat. Kata Ibnu Munzir, telah ijmu' ahli ilmuwan di atas gugurnya fardu salat itu daripadanya perempuan itulah pada hari-hari ini. Seperti mana menakal oleh Imam An-Nawawi akan ijmu' di atas gugurnya wajib salat padanya. Karena sebelum Nabi bagi Fatimah binti Jahsin, idza aqbalatil haidatu fada'is salah. Apabila berhadak darahi maka tinggallah kamu semaya. Ada tadi. Hukum qada solat perempuan kalau dia qada lagu mana? Tadi sebut dah, kata setengah makruh, kata setengah haram. Para fuqaha ittifaq atas bahawa tidak wajib diqadakan barang yang luput dalam hari-hari. Tak wajib qada. Kerana hadis Mu'azah, Sa'altu Aisyata ila akhirih, yang maksudnya saya menanya Aisyah, apakah kelakuan perempuan yang mengqadakan puasa dan tak mengqadakan salat? Kata Aisyah, adakah engkau bertasdik seperti bertasdik oleh kaum Khawarij? Maka berkata, ya saya bukannya Khawarij, tetapi saya mau bertanya. Aisyah marahlah. Anda mau macam apa Khawarij ni? Dah, kamu bukan Khawarij, kau nak tahu hukum. Berkata, ia adalah demikian itu mengenaikan kami, maka disuruhkan kami dengan qada puasa dan tak disuruh kami qada salat. Hadis depan dah tadi. Dan membaca Quran hari juga yang tidak dinasahkan tilawah. Ada baca tu. Jika satu ayat ataupun satu huruf sekalipun, sama ada sir perlahan, aujah ataupun nyaring, hari belakang. Pendapat ulama kita Syafi'i,
haram baca Quran bagi haid. Walau setengah ayat. Seperti satu huruf. Sama ada sahaja kosak sedemikian itu lainnya ataupun tidak. Mereka juga musarah dengan harus memperlakukan Quran dalam hati. Baca dalam hati tak apa. Jangan gerak lidah. Daripada tidak menggerakkan lidah. Dan harus tilik pada mishaf. Tengok boleh. Dan harus bagi haid membaca bagai yang sudah dinasah. Hak nasah dah tak apa. Sabda Nabi la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tak boleh membaca perempuan haid dan yang berjunub sewaktu pada Quran. Dan tidak haram. Ada setengah tu kita lakah-lakah bawah tu. Banyak sangat. Dan tidak haram membaca Taurat dan Injil, bahkan tidak makruh baca kedua. Adapun segala zikir Quran tidak haram jika kosak zikir ataupun itlaqkan dia. Adapun kalau kosak Quran tak boleh betul zikir Quran. Dan menyentuh mishaf haram juga tu. Dan menanggungkan dia ke mishaf itu pun haram. Ittifaq ulama ni. Haram perempuan yang haid itu bawah menyentuh mishaf. Karena firman Allah la yamassuhu illal mutahhar. Tak disentuhkan Quran ni malaikat makhluk yang diakui bersih suci baru boleh. Dan juga hadis Nabi riwayat Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazmin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Bahawa Nabi menulis satu surat, suruh sahabat tulis hantar kepada ahli Yaman, dan tertulis di dalam surat itu tidak disentuhkan Quran malaikat yang suci. Dan tawaf ni pahala juga, sama ada fardu ataupun sunat. Ada hadis dalam itu ada bawah. Tidak khilaf di kalangan para fuqaha pada bahawa sahih itu tidak menegah sewaktu pada amal haji. Malaikat tawaf. Hal lain tak apa, tawaf tak boleh. Hal lain lah, nak wukuf, nak apa tak masalah, tapi tawaf tak boleh. Karena sabda Nabi bagi Aisyah ketika haid ya, if'ali ma yaf'alul haju ghaira an la tatufi bil baiti. Perbuatlah kamu barang perbuat oleh orang haji. Buatlah selain pada engkau tawaf Baitullah. Hak tu sah tak boleh. Dan diam di dalam masjid haram juga dah. Jika kau datang makninah sekalipun, bergaduh sekejap lah. Itu pun tak boleh. Dalil di bawah tu para fuqaha berittifaq atas haram berhenti dalam masjid bagi perempuan yang haid. Karena hadis Nabi, la uhillal masjidu. Baca dengan kalau tak kenal. Kita baca dengan PA mudhari'. La uhillul masjidah. Kalau baca la uhilla ni tak kena PA madi ni, la tak boleh masuk. Lihaidin wala junubin. Tidak dihalalkan masjid itu, mana tidak aku halalkan masjid itu bagi perempuan yang haid, dan tidak pula orang berjunub. La uhillul masjidah. Dan tidak haram lalu dalam masjid seperti masuk yang junub pada satu pintu, tu misah lalu tu, dan keluar pada pintu yang lain. Dia panggil lalu. Bahkan tidak makruh pula pada kaum yang asah. Lalu tak apa. Beradu tak boleh. Bawah tu dalil dia ada tu. Fuqaha kita Syafi'i mereka mengharuskan lalu dalam masjid sekalipun bukan kerana hajat. Firman Allah Ta'ala yang maksudnya, wahai orang yang beriman, jangan kamu menghampiri masjid mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Janganlah pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintah sahaja. Ayat lepas dah tak ada. Hingga kamu mandi bersuci. Dalil selanjutnya hadis Jabir, kana ahaduna yamurru fil masjid junuban mujtazan, adalah seorang dari kami lalu dalam masjid berjunub yang lalu. Satu lagi hadisnya Zaid bin Aslam kata,
Kana ashabu Rasulillah yamsuna fil masjidi wa hum junubun. Adalah para sahabat Rasulullah, mereka berjalan dalam masjid dan mereka itu berjunub. Tapi tak ada bergaduh, lalu sajalah. Itu dalil dia. Dan pergi datang orang yang junub dalam masjid, kita panggil taraddud. Gi mari, ada seperti diam pada. Dan hari pula atau orang yang membaca, orang junub membaca khutbah Jumaat dan sujud tilawah dan sujud syukur hari. Dan hari atau orang yang berhadas kecil itu semaya dan tawaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumaat dan menyentuh mishaf. Semua tu hari. Lepas tu hak nota kaki tu hak dalam hak asal dia baca sendiri dah, kita tak baca dia panjang sangat tu. Dalam hawasi hak nama alama. Demikian lagi kulitnya, kulit mishaf tak boleh kata. Dan jika bercerai daripadanya pada mishaf, kulit suku-suku dah sekali pun. Selama dibangsakan baginya bagi mishaf. Kulit Quran becek dah dengan isi, tapi kita panggil kulit Quran. Tak boleh situ. Padahal isi tak ada dah. Tapi selama kata kalau kulit tu kita buat kulit kita, orang tak panggil kulit Quran, maka dibolehkan. Tak apa. Dan jika tidak seperti yang sudah dijadikan kulit kita. Dulu je kulit seperti kulit Quran, abang lecuk kita, ambil buat kulit kita. Bila kita tengok, comel kulit kita weh, sentuh tu boleh tak? Maka tak apa. Tidak haram menyentuhnya dan menanggungnya. Sebab nama apa kulit kita, walaupun asal kulit Quran. Kesalahan menanggungkan orang yang menanggungnya. Orang ni bawa Quran apa kita pikul orang tu. Maka tidak haram mutlakon pada Syekh Ramli. Tak apa. Dia bawa Quran, kita pikul dia, kita dukung dia, kita tak haram. Dia tak dia lah. Kalau dia tak ada sembahyang haram. Kalau ada tak ada gapo. Tapi kita juga pikul dia ni kita tak apa. Syekh Ramli kata Ibnu Hajar padanya tafsir mata benar yang ditanggung dengan mishaf. Kalau niat bawa barang, niat pikul ke tak apa. Kalau niat pikul Quran dia ada bawa tak boleh. Ibnu Hajar. Demikian lagi haram menyentuh kani-kaninyo, baca kani dah, bukan dia dah. Yang disediakan baginya. Kani buat Quran. Sarung dan kotak yang disediakan baginya dan yang layak dengan dia. Bersalah seperti peti mata benda dan khazanah. Khazanah situ tempat taruh barang Quran. Tak apa tu. Dan jika dihantarkan misah atas rihal kayu, rihal ni apa kita letak rihal ni kita panggil. Ataupun pelepah tamar. Rihal kita buat pelepah tamar. Maka tidak haram menyentuh sesuatu pada rihal itu atas barang dikatakan dia Ibnu Qasim. Ia nakal pada Syekh Ramli dan Syekh Tablawi. Tak apa dah. Kita tak Quran tak rihal, kita pergi rihal, tak apa. Bukan pergi Quran. Siapa yang kata ni? Ibnu Qasim ambil daripada Syekh Ramli dan juga Syekh Tablawi. Siapa dia dua-dua orang Syekh tu bawah ada tanda tarikh hidup dia, gapo karangan dia bawah kita tulis. Dan jadi i'timad oleh Syekh Ziyadi seperti Syekh Ibn Hajar akan haram menyentuhnya. Tak boleh. Rahal hak ada Quran haram kita pergi juga pasal Quran ada atas. Jadi dia syadid sikit. Dan berkata Syekh Halabi, semua terjemah bawah tu kita tulis. Dan Syekh Qalyubi haram menyentuh bagai yang hampir daripadanya. Hak dekat tak boleh. Kalau jauh tak apa, tidak ya jauh. Maknanya kalau kita tak Quran tarah, hak rapat dengan Quran tak boleh. Kalau sengaja jauh kita tak apa. Ya, masalah rahal dia besar. Kita tak Quran kecil sini. Lu kau cek kan. Kalau kita pergi kau ni tak apa, mungkin dia jauh lagi. Tapi kalau pergi tepi tak boleh. Tepi dekat-dekat tak boleh. Hak tu hak tafsir, hak pendapat Nahjar. Maka haram menyentuhkan kaninya, baca kani dah. Nama je kata haram menyentuh akan dia pasti nyo pula. Kok mana je kata? Dia domain dah, nyo pun domain, dua kali domain. Silap kita. Bukan, baca kani. Dan kotak yang tersebut itu jika ada Quran pada kedua. Bersalah jika tidak ada pada keduanya Quran, maka tak haram menyentuh kedua. Kani ni kalau Quran duduk dalam haram tu. Kani bila Quran tak ada, kita cabut dah, pergi tak apa. Macam kotak Quran kan, hak selit. Bukan kulit dah, kotak dia kan. Hak baru-baru tu kan. Selit bah situ. Jadi kalau Quran tak ada, pergi tak apa kotak. Tapi kalau Quran ada, tak boleh. Itu tafsir dia. Tu kotak Quran. Dan tidak haram menanggungkan dia akan mishah serta mata benda.
Quran sekali-kali dengan bagai maka boleh kita bawa. Dan jika kecil seperti jagung sekalipun, apa dia? Mata benda tu halus macam jagung. Boleh tak kali dengan Quran. Seperti berkata Syekh Ramli dan orang yang mengikutnya. Dan berkata Syekh Khatib Syarbini, tak dapat tidak bahawa patut ia bagi mengikut pada uruh. Bagi kita nak tak Quran ni wisnu patut ah. Masalah kalau kita kata Quran besar ni, tak kira kita nak tak sugi seputung buat bagi. Dia tak guna sabah. Sebagai nak tolak pendapat kata wala jagung sekalipun. Jadi pendapat pertama kalau Quran sah, jagung seputung duduk kita kosak buat jagung boleh dah. Pendapat hak mula-mula saat ni. Maka hak Ibnu Syekh Khatib kata, "Oi kita kena kira bagi juga." Pada matanya awak gapo awak bagi mana jagung seputung? Hush ke bagi Quran dah tu. Nah, cuma pendapat yang kedua ni. Tapi kalau nak cara luas tak pertama tadi. Bagi tu kena mengikut uruh. Nah, baru pandai dengan dia. Dan ditanggungkan dia tergantung karena takut pada menyentuh. Dan jika tidak maka haram atasnya. Dan disyaratkan pula bahawa tidak dikosak mishah juga masa kita bawa. Dengan bawa dikosakkan mata benar ataupun itlaq. Kosak buat bahagian ataupun semata-mata bawa boleh juga ada. Dan tak haram membalik akan lambar mishah. Ni lambar. Dia panggil lala ketah. Balik tak apa. Dengan bilah. Bilah tu lidi kah? Telunjuk. Dia panggil bilah. Quran kah? Malaikat jika bercerai lambar dan menanggung atas bilah. Ni faham molek ni. Lagu mana menanggung atas bilah? Gini. Berarti molek cara balik dah. Mengikut. Jadi ditadbikkan oleh ulama tua. Jaga ni masalah Quran. Kalau kita nak balik, ni kita panggil apa? Telunjuk Quran bila. Kalau kita balik kat ni tak boleh ni. Tak ke bawah. Kalau kita balik dia panggil apa ni? Menanggung siapa dia duduk atas bilah. Dah hak ni tak boleh. Hak ni masalah hak jika bercerai lambar dan menanggung atas bilah. Tak boleh. Yang boleh kat ni. Ni telunjuk tak sini. Tarik lagi. Tarik. Tu tak apa dah tu. Tu cara kita balik mishah dengan tak ada ais maya. Dengan bilah dia panggil. Kalau kau bawah tak boleh. Ikut tepi pun kalau gini tak boleh juga. Sebab apa? Menanggung atas bilah dia panggil dah. Dia kena pergi tarik gitu ya. Dia bukan menanggung tu. Dia tak serupa masalah dia. Tu cara kira dia. Maka haram dengan ittifaq hak menanggung. Karena dinamakan menanggung mana awak akik nak habis kata la ilaha illallah. Dan tidak haram menanggungkan dia akan misah pada tafsir sekali dengan tafsir yang terlebih banyak daripada Quran. Tafsir banyak pada Quran, jangan banyak Quran tafsir dengan yakin. Yakin bawah tu yang kita nak dalam kitab Abu Yahya Syadaq tu itu insya-Allah baca kita tinggal setengah-setengah pasal tilik banyak takut tak ada sejilid lagi ni. Dan tidak haram pula menanggung dirham ataupun dinar duit yang tertulis Quran boleh bawa dan kepala cicinya tersurat padanya sesuatu pada Quran. Mana duit tu ada kalimah ke mana kalau tak ada asma ya boleh bawa dah. Nah tu boleh tu. Tulis kul huwallahu ahad kah? Tak apa. Dan jangan ditegah kanak-kanak yang memayit berhadah besar atau hadah kecil daripada menyentuh. Jangan lagi lah. Dan menanggung Qurannya dan luhnya kerana menderas dan mengaji. Budak aluh ni dia tak ada asma ya. Kalau bawa Quran pun untuk nak mengaji lah. Jadi yang tak bolehnya kita suruh budak. Ni mikro ayah kita taruh atas tu ustaz, kita suruh tak boleh tu haram. Hak boleh ni tujuan kerana menderas untuk dia nak mengaji dan nak berderah Quran tak apa. Adapun kalau kita suruh tujuan hak kita maka tu tak boleh. Kita baris kat tu dulu, mana kagak pula babun najasati wa izalatiha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fatul arifin wa qulubana ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.